Baik, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan tarikh hari ini ialah 2 bulan 3 2022. Saya akan membentangkan tugasan untuk kursus kesusasteraan Melayu di MMB 3033. Baik, untuk semester 3 tahun 1. Baik, ambilan Jun 2021, di mana kumpulan yang terlibat ialah kumpulan BM, P3A, P3B, P3C dan P3D. Baik, tugasan kita adalah ada 3. Yang pertama, penulisan esei 25% yang bermula pada 7 bulan 3 2022 hingga 24 bulan 3 2022. Kemudian tugasan 2 ialah pembentangan kumpulan 10% yang bermula pada 14 bulan 3 2022 hingga 20 bulan 3 2022. Tugasan 3 ialah kritikan teks dan bawa markah 25% yang bermula pada 3 bulan 4 hingga 2022 hingga 20 bulan 4 2022. Baik, ketiga-tiga tugasan ini membawa markah 60% dan 40% ialah peperiksaan. Baik, ini ialah objektif hasil pembelajaran khusus. Uraikan sejarah kesusasteraan Melayu di Malaysia dengan berkesan secara lisan dan bertulis. Baik, yang kedua, hasil pembelajarannya ialah merumuskan pemikiran dalam puisi dan prosa tradisional dan moden secara perbentangan kumpulan. Yang ketiga, menilai kesesuaian teori dalam kajian teks sastra dengan merujuk pelbagai sumber. Dan yang keempat, mengkritik teks sastra moden dengan menggunakan teori kritikan sastra moden dengan kebolehan berfikir melampaui batas. Baik, untuk kerja khusus ini kita menilai hasil pembelajaran 1, 2, 3 dan 4. Kemudian objektif pentaksiran berterusan, pelajar akan dapat menghuraikan sejarah kesusasteraan Melayu di Malaysia dalam esei bertulis. Yang kedua, merumuskan pemikiran dalam puisi, prosa tradisional dan moden secara pembentangan kumpulan. Dan ketiga, mengkritik teks sastra moden dengan menggunakan teori kritikan kesusasteraan Melayu dengan kebolehan berfikir melampaui batas. Baik, saya bagi dia punya stimulus ataupun situasi keadaan tentang khusus ini, iaitu penguasaan dalam bidang kesusasteraan Melayu amat penting kepada guru pelatih untuk mengajar Komsas kepada murid di sekolah kelab. Oleh itu, mereka harus menguasai semua ilmu yang berkaitan dengan kesusasteraan. Ilmu yang dimasukkan adalah seperti jenis-jenis komponen sastra, teori kritikan sastra dan kritikan sastra. Baik, tugasan 1, ujian individu. Sebanyak 25%. Ini bukan ujian, ini individu saja. Dibuat secara individu, 25%. Bincangkan sejarah perkembangan sebelum tu. Tugasan 1, 2, 3 ni berkongsi dengan idea untuk KPPP, iaitu kesusasteraan menyuburkan jiwa. Baik, soalannya, bincangkan sejarah perkembangan kesusasteraan Melayu di Malaysia dan berikan contoh hasil-hasil sumbangan tokoh-tokoh sastra pada masa itu. Panjang esei adalah 1000 perkataan. Dan tugasan 2, persembahan kumpulan 10%. Secara berkumpulan tidak melebihi 3 orang. Pelajar dikehendaki merumuskan pemikiran Osman Awang, seorang tokoh, dari 2 jenis genre yang berbeza, iaitu puisi Melayu moden dan prosa moden. Persembahan perlu dibuat dalam bentuk PowerPoint. Okey, itu yang soalan yang kedua. Tugasan yang ketiga ialah penulisan individu 25%. Pelajar dikehendaki mengkritik sebuah teks sastra moden hasil karya A. Samad Said
yang tersohor dengan menggunakan teori kritikan kesusastraan Melayu. Seterusnya nilaikan pemikiran yang mahu ditunjukkan oleh tokoh tersebut untuk panduan masyarakat. Panjang esei adalah 1000 perkataan. Baik, itu tentang tugasan. Kemudian arahan pelaksanaan. Yang pertama, tugasan 1 dan tugasan 3 dilaksanakan secara individu, manakala tugasan 2 dilaksanakan secara berkumpulan. Nombor 2, Anda boleh bergerak secara kolaboratif untuk mengumpul maklumat. Yang ketiga, format penulisan tugasan Anda adalah seperti berikut, iaitu muka depan adalah mengikut template terkini, font Arial, saiz 11, langkau 1.5, rujukan mengikut format APA. Yang keempat, amalan plagiat tidak dibenarkan sama sekali. Jika didapati berlaku, pelajar akan digagalkan kerja khusus. Yang kelima, setiap tugasan kerja khusus mesti mengandungi butiran yang berikut, iaitu nama pelajar, angka giliran, nombor kad pengenalan, kumpulan ataupun unit, kod dan nama khusus, nama pensyarah dan juga tarikh hantar. Seterusnya ialah pengakuan pelajar menerima maklum balas daripada pensyarah. Yang keenam, Anda mesti menghantar pentaksiran berterusan mengikut tarikh yang ditetapkan. Jika pentaksiran berterusan dihantar lewat tanpa sebab yang kukuh, boleh dikenakan tindakan disiplin. Tugasan ini membawa wajaran 60%. 60%. Baik, saya ingat itu saja taklimat daripada saya. Sekiranya ada kemusykilan, bolehlah berhubung dengan pensyarah masing-masing. Baik, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.